Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar yang mengikuti pembelajaran dengan cikgu pada hari ini. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan tentang tajuk Geografi bagi tingkatan 4 KSSM di bawah tema Penduduk dan Pertempatan. Standard kandungannya ialah 3.3 Migrasi Penduduk. Okey, bersama cikgu hari ini Puan Hasnah binti Mamat daripada SMK Salor, Kota Baru, Kelantan. Standard kandungannya ialah 3.3 migrasi penduduk dan standard pembelajarannya ialah 3.3.1 menjelaskan konsep migrasi penduduk, 3.3.2 membezakan migrasi dalaman dengan migrasi antarabangsa, 3.3.3 menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Baiklah anak-anak pelajar, cikgu ingin bertanya, adakah anak-anak pelajar pernah dengar perkataan migrasi? Ya, cikgu yakin ada yang pernah dengar perkataan migrasi dan ada yang pernah jumpa perkataan migrasi. Baiklah, migrasi ialah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain yang merentasi sempadan kampung, sempadan daerah, sempadan bandar, negeri ataupun sempadan antarabangsa. Migrasi terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah migrasi dalaman dan yang kedua ialah migrasi antarabangsa. Apa yang dimaksudkan dengan migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa? Anak-anak pelajar perlu faham dan perlu membezakan antara migrasi dalaman dengan migrasi antarabangsa. Pertama, kita tengok dulu migrasi dalaman. Apakah maksudnya? Migrasi dalaman ialah perpindahan penduduk dalam sesebuah negara yang merentasi sempadan kampung, sempadan daerah, bandar ataupun sempadan negeri. Dengan kata lain, berlaku perpindahan di dalam negara kita sahaja. Migrasi dalaman terbahagi kepada 4. Yang pertama, kita tengok contoh migrasi dalaman ialah daripada luar bandar ke bandar. Ini bermaksud penduduk yang tinggal di luar bandar berpindah ke bandar. Mereka berpindah mungkin disebabkan oleh alasan-alasan yang tertentu, contohnya mendapatkan pekerjaan ataupun berpindah tempat kerja ataupun mengikut keluarga dan sebagainya. Contoh yang cikgu bagi adalah perpindahan penduduk daripada kawasan pedalaman di Sarawak, Belaga, ke Kuching di Sarawak. Yang kedua ialah migrasi luar bandar ke luar bandar. Contohnya penduduk yang tinggal di luar bandar, cikgu ambil di sini Kampung Raja di Terengganu, berpindah ke luar bandar juga di Felda Chini di Pahang. Dan contoh migrasi dalaman yang ketiga ialah bandar ke luar bandar. Maksudnya penduduk yang tinggal di bandar berpindah ke kawasan luar bandar. Kenapa ya? Daripada bandar berpindah ke luar bandar. Mungkin disebabkan oleh tamat perkhidmatan ataupun pencen ataupun bersara dan ingin menetap di kampung halaman masing-masing. Contoh yang cikgu bagi, penduduk daripada Kota Baru berpindah ke Kampung Bahagia di Kuala Kerai di Kelantan. Dan seterusnya yang keempat ialah migrasi daripada bandar ke bandar. Daripada sebuah bandar lain ke bandar lain. Okey, contohnya Kuantan ke Shah Alam. Jadi, inilah 4 contoh migrasi dalaman yang berlaku di negara kita. Kemudian kita tengok jenis migrasi yang kedua, iaitu migrasi antarabangsa. Apakah maksud migrasi antarabangsa? Migrasi antarabangsa ialah perpindahan migran yang merentasi sempadan antarabangsa dari sebuah negara ke negara yang lain. Okey, anak-anak mesti tertanya, apa perkataan migran? Migran ialah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita panggil migran.
Migrasi antarabangsa terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah emigrasi. Perkataan emigrasi bermaksud perpindahan keluar penduduk dari negara asal. Maksudnya, kita ambil contoh rakyat Malaysia yang berhijrah ke Jepun. Untuk apa? Untuk melanjutkan pelajaran ataupun untuk bekerja di sana. Ataupun berhijrah ke Australia, ke New Zealand dan sebagainya. Maksudnya, perpindahan keluar penduduk dari negara asal. Itu dipanggil emigrasi. Yang kedua, migrasi antarabangsa yang kedua ialah imigrasi. Imigrasi ialah perpindahan masuk penduduk ke sesebuah negara. Okey, kita boleh tengok dengan jelas di sini pekerja-pekerja ataupun rakyat daripada Indonesia, daripada Bangladesh yang datang berhijrah ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Okey, jadi cikgu harap pelajar-pelajar faham dan boleh bezakan antara migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Okey, seterusnya, kenapa berlakunya migrasi? Ada sebab-sebab, ada faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi berlaku. Kita tengok dulu faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman. Okey, faktor ini terbahagi kepada dua. Kita boleh tengok yang pertama ialah faktor tolakan dan yang kedua ialah faktor tarikan. Cikgu paparkan dulu, kita bincangkan dulu apakah faktor-faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi dalaman. Okey, yang pertama ialah peluang pekerjaan yang terhad. Yang kedua, kadar upah yang rendah. Yang ketiga, kekurangan peluang pendidikan dan yang keempat, kekurangan kemudahan pendidikan. Okey, faktor tolakan ni untuk makluman pelajar-pelajar, faktor ini wujud di tempat asal. Okey, di tempat asal penduduk tersebut. Okey, yang pertama ialah peluang pekerjaan yang terhad. Kenapa berlakunya peluang pekerjaan yang terhad? Peluang pekerjaan yang terhad mungkin berlaku disebabkan oleh pembangunan di sesebuah tempat ataupun penggunaan jentera yang lebih meluas, terutamanya dalam sektor pertanian. Contohnya, jentera pembajak dan penuai yang digunakan dalam penanaman padi telah menyebabkan kurangnya penggunaan tenaga buruh. Itu salah satu punca yang menyebabkan peluang pekerjaan menjadi terhad ataupun kurang. Yang kedua, faktor kadar upah yang rendah. Okey, kita sedia maklum kadar upah ni penting untuk setiap pekerja. Jadi, setiap pekerja memerlukan kadar upah yang tinggi. Jadi, bagaimana kalau kadar upah rendah? Kadar upah yang rendah akan menyebabkan taraf hidup penduduk menjadi rendah, terutamanya penduduk-penduduk di luar bandar. Okey, kita tengok contoh penoreh getah dan nelayan bergantung sepenuhnya kepada faktor cuaca. Sekiranya musim hujan ataupun musim tengkujuh, mereka tidak dapat menjalankan aktiviti ekonomi mereka. Jadi ini mempengaruhi kadar pendapatan mereka. Okey, dan yang ketiga, faktor kekurangan peluang pendidikan. Kekurangan institusi pendidikan tinggi, terutamanya di kawasan luar bandar, menyebabkan golongan muda berhijrah untuk melanjutkan pelajaran ke bandar. Okey, kita tahu, kita sedia maklum, institusi pendidikan tinggi sama ada awam ataupun swasta kebanyakannya terdapat di bandar-bandar besar. Jadi penduduk-penduduk terutamanya golongan muda yang ingin melanjutkan pelajaran terpaksa berhijrah daripada luar bandar ke bandar. Dan yang keempat ialah kekurangan kemudahan perkhidmatan. Di kawasan luar bandar kita sedia maklum kemudahan seperti perkhidmatan perniagaan, kesihatan, perdagangan, perbankan dan insurans adalah kurang berbanding dengan di bandar. Jadi ini mendorong penduduk untuk berpindah ke kawasan bandar. Okey, ini adalah 4 faktor tolakan. Kita tengok pula apakah faktor tarikan. Faktor tarikan,
faktor tarikan ini wujud di tempat yang dituju. Okey. Yang pertama ialah peluang pekerjaan yang banyak. Yang kedua, kadar upah yang tinggi. Yang ketiga, peluang pendidikan yang luas. Dan yang keempat, kemudahan perkhidmatan. Okey, kita tengok kenapa peluang pekerjaan banyak. Okey, di bandar-bandar banyak peluang pekerjaan yang wujud, terutamanya dalam sektor perindustrian, dalam sektor perniagaan, dalam sektor perkhidmatan dan sebagainya. Jadi dapat memenuhi permintaan bagi pekerjaan, terutamanya penduduk-penduduk daripada luar bandar. Yang kedua ialah kadar upah yang tinggi. Okay. Kadar upah yang tinggi secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Jadi, bila taraf hidup penduduk meningkat, mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Okay. Dan yang ketiga ialah peluang pendidikan yang luas. Tadi cikgu dah maklumkan, IPTA ataupun IPTS banyak terdapat di bandar-bandar besar. Jadi, peluang pendidikan tinggi banyak kita perolehi di bandar-bandar besar. Okey, contohnya di Kuala Lumpur, kita ada Universiti Melaya, UM. Kita ada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga banyak IPTS yang terdapat di bandar-bandar besar. Akhir sekali, yang keempat, faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman ialah kemudahan perkhidmatan. Banyak disediakan berbanding dengan kawasan luar bandar. Okey, ini adalah faktor-faktor tarikan dan faktor-faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi dalaman. Okey, kenapa pula berlaku migrasi antarabangsa? Contohnya, penduduk di Malaysia berhijrah ke Jepun, berhijrah ke Amerika. Kenapa pula pekerja-pekerja daripada Bangladesh datang ke Malaysia? Okey, itu di bawah migrasi antarabangsa. Jadi kita tengok pula apa faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa. Kita tengok faktor tolakan, sama juga dengan migrasi dalaman. Faktor dia kita boleh tengok satu faktor tolakan dan satu lagi faktor tarikan. Okey, kita bincang dulu apa faktor tolakan. Yang pertama ialah peluang pekerjaan yang kurang. Kenapa peluang pekerjaan kurang? Kita ambil contoh di negara Indonesia contohnya. Rakyat dia terlalu ramai. Okey, tetapi peluang pekerjaan terhad. Ini menyebabkan berlaku lebihan tenaga kerja dan wujud masalah pengangguran. Jadi sebab itulah ramai kita tengok pekerja-pekerja Indonesia daripada Bangladesh, daripada Filipina yang datang bekerja di negara kita. Faktor yang kedua ialah kadar upah yang rendah. Okey, kadar upah yang rendah dan pendapatan yang tidak tetap akan menyebabkan taraf hidup penduduk rendah. Okey, kita tengok taraf hidup rakyat di Bangladesh. Taraf hidup mereka adalah rendah disebabkan oleh kadar upah yang rendah di negara tersebut. Dan yang ketiga, keadaan politik sesebuah negara yang tidak stabil. Okey, keadaan politik kita sedia maklum sangat-sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi sesebuah negara. Okay. Jadi sekiranya keadaan politik yang tidak stabil, contohnya berlaku peperangan, akan menyebabkan penduduk berpindah ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan. Okay. Contoh yang cikgu bagi, Palestin dan juga Syria. Dan faktor yang keempat, kita tengok faktor bencana alam. Okay. Bencana alam contohnya seperti kemarau, gempa bumi, letusan gunung berapi dan sebagainya akan mempengaruhi penduduk juga untuk berpindah ke tempat lain. Okey, contoh yang cikgu ambil di sini ialah kejadian kemarau yang berlaku di Somalia menyebabkan penduduk berpindah ke Tanzania ataupun ke Kenya. Dan faktor yang terakhir bagi faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ialah dasar kerajaan. Okey, di mana kerajaan menggalakkan migrasi keluar. Okey, kerajaan menggalakkan rakyatnya berpindah keluar ke negara lain.
Okey, contoh yang kita tengok kenapa mereka keluar untuk melanjutkan pelajaran. Cikgu ambil di sini contoh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kalau kita tengok banyak ataupun ramai pelajar-pelajar daripada negara luar yang belajar datang melanjutkan pelajaran ke UIAM dan institusi-institusi lain di Malaysia. Okey, 5 faktor tolakan. Cikgu harap pelajar boleh menguasainya. Dan kita tengok pula faktor tarikan. Faktor tarikan tadi kita tengok di tempat asal ataupun di negara yang dituju. Maafkan cikgu. Faktor tarikan adalah faktor yang wujud di negara yang penduduk hendak berpindah. Okey, faktor-faktor tarikannya adalah yang pertama kita tengok peluang pekerjaan yang banyak. Yang kedua, kadar upah yang tinggi. Dan yang ketiga, peluang pendidikan yang luas. Akhir sekali adalah kestabilan politik. Okey, peluang pekerjaan yang banyak ini mempengaruhi penduduk untuk berpindah ke tempat tersebut. Okey, banyak peluang pekerjaan. Contohnya di Malaysia kita ambil dalam sektor pembinaan, dalam sektor perindustrian, okey, banyak peluang pekerjaan yang wujud di negara kita. Itu menyebabkan migran daripada Indonesia, daripada Bangladesh berhijrah ke Malaysia. Yang kedua, kadar upah yang tinggi. Okey, seperti yang cikgu maklumkan sebelum ini, kadar upah yang tinggi boleh meningkatkan taraf hidup penduduk. Jadi dalam kes ni, taraf hidup penduduk bagi pekerja-pekerja asing boleh ditingkatkan. Okey. Dan yang ketiga ialah peluang pendidikan yang luas. Okey, peluang pendidikan yang luas, terdapat migran yang berhijrah untuk melanjutkan pelajaran. Dan yang keempat ialah faktor kestabilan politik. Bagi negara-negara yang mempunyai keadaan politik yang stabil, dapat menarik minat pelabur untuk melabur di negara tersebut dan juga dapat menarik minat pekerja-pekerja asing untuk berhijrah ke negara tersebut. Okey, kita tengok contoh macam negara kita Malaysia, Australia dan juga New Zealand. Okey. Kita sudah habis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman dan juga antarabangsa. Cikgu cuba kemukakan soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan SPM berkaitan dengan migrasi. Soalan berkaitan dengan migrasi mungkin boleh ditanya dalam bentuk soalan objektif ataupun dalam bentuk soalan esei. Cuba tengok soalan yang pertama. Jenis migrasi dalam pernyataan di bawah merujuk kepada, pernyataan dia ialah Kanang yang berasal dari Kapit Sarawak telah pergi melanjutkan pelajaran ke Tokyo. Tokyo itu negara Jepun ya. Yang pertama jawapan dia migrasi dalaman. Yang kedua migrasi antarabangsa. Yang ketiga migrasi bandar ke luar bandar. Yang keempat migrasi luar bandar ke bandar. Pilihan mana yang murid jawab? Okey. Bila melibatkan perpindahan daripada Sarawak di Malaysia berpindah ke Tokyo di Jepun, ini melibatkan sempadan antarabangsa. Jadi jawapannya mestilah melibatkan migrasi antarabangsa. Jawapannya ialah B. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, peranan agensi di bawah menyebabkan berlakunya migrasi. Peranan agensi Felda dan Kejora. Jawapan A, berlakunya migrasi luar bandar ke luar bandar. B, luar bandar ke bandar. C, bandar ke luar bandar. Dan D, bandar ke bandar. Pilihan yang betul adalah A, luar bandar ke luar bandar. Jadi, untuk kali ini, cikgu mengharapkan semua anak-anak pelajar dapat memahami dengan jelas apa itu konsep migrasi.
dapat membezakan antara migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa, dan seterusnya dapat menghuraikan faktor-faktor sama ada tarikan ataupun tolakan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa dan migrasi dalaman. Okey. Jadi sebelum cikgu akhiri, pelajar-pelajar renunglah kata-kata ini. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. InsyaAllah cikgu doakan anak-anak pelajar akan terus berjaya dalam pelajaran dan seterusnya berjaya dalam hidup. Sekian, terima kasih.